Salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma di tingkatan 3. Stay tune to this video kerana saya akan memberikan beberapa tips penting tentang tajuk ini sepanjang video ini. Jangan lupa like, share bersama kawan-kawan dan subscribe di channel saya untuk penambahan ilmu pengetahuan tentang ASK. Sebarang pertanyaan boleh ditanya di ruang komen. Maklum balas anda diperlukan. Algoritma ialah satu siri langkah atau tindakan yang jelas yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam bidang pengkomputeran, pengatur cara akan membina atau cara berpandukan algoritma yang dibangunkan terlebih dahulu. Pembangunan algoritma merupakan satu teknik kegelakan yang melibatkan pembinaan langkah-langkah penyelesaian masalah. Tujuan utama ialah menyelesaikan masalah-masalah pengaturcaraan. Okey. Faedah yang boleh diperolehi daripada kajian serta pembangunan algoritma. Yang pertama, dapat memahami bagaimana komputer memproses urutan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. Yang kedua, mempelajari cara menulis algoritma yang teratur, mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, mempelajari cara menulis algoritma dengan cekap. Yang keempat, mempelajari cara melakukan penambahbaikan pada algoritma. Pembangunan algoritma pada tingkatan 3, kita akan belajar dua jenis, iaitu search dan sort. Okey, search. Search ialah proses untuk mencari dan mendapatkan satu item tertentu dalam senarai. Okey, sort pula proses menyisir atau menyusun item-item yang terkandung dalam satu senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Okey. Search pula dibahagi kepada dua. Okey, yang pertama linear search, yang kedua binary search. Manakala sort yang kita akan belajar, yang pertama adalah bubble sort dan yang kedua adalah bucket sort. Okey, mari kita lihat ciri-ciri search. Okey, ciri-ciri search yang pertama adalah untuk mencari item dalam senarai. Yang kedua, ia melibatkan penggunaan gelung, iaitu gelung for dan gelung while. Okey, yang ketiga, proses akan tamat jika carian yang dijumpai atau sehingga carian yang terakhir. Okey, kalau kita search sudah jumpa, carian itu akan dihentikan. Okey, yang keempat, memerlukan satu senarai. Search memerlukan satu senarai. Kalau tak ada senarai, kita tidak memerlukan ciri search. Okey. Yang kelima, boleh digunakan pada senarai yang belum diisi atau yang telah diisi. Okey. Search boleh digunakan pada senarai yang belum disort atau yang sudah disort. Okey, diisi ini bermaksud disort. Okey. Proses search boleh atau tidak menghasilkan output. Okey, search boleh atau tidak menghasilkan output. Dan yang terakhir, boleh digunakan untuk senarai yang pendek dan senarai yang panjang. Okey, mari kita lihat ciri-ciri search. Okey, ciri-ciri search yang pertama adalah untuk mencari item dalam senarai. Yang kedua, ia melibatkan penggunaan gelung, iaitu gelung for dan gelung while. Okey, yang ketiga, proses akan tamat jika carian yang dijumpai atau sehingga carian yang terakhir. Okey, kalau kita search sudah jumpa, carian itu akan dihentikan. Okey, yang keempat, memerlukan satu senarai. Search memerlukan satu senarai. Kalau tak ada senarai, kita tidak memerlukan ciri search. Okey. Yang kelima, boleh digunakan pada senarai yang belum diisi atau yang telah diisi. Okey. Search boleh digunakan
pada senarai yang belum disort atau yang sudah disort. Okey, diisi ini bermaksud disort. Okey. Proses search boleh atau tidak menghasilkan output. Okey, search boleh atau tidak menghasilkan output. Dan yang terakhir, boleh digunakan untuk senarai yang pendek dan senarai yang panjang. Okey, ciri search. Search ialah proses untuk mendapatkan satu item yang tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Search amat penting untuk membantu manusia untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Contohnya, manusia boleh mengarahkan aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam satu senarai. Okey, kita masuk linear search dan binary search. Ada dua yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu linear search dan binary search. Okey, linear search ialah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Okey, senarai linear, satu senarai yang panjang atau pendek. Carian akan bermula dengan item yang pertama yang terdapat dalam senarai. Jika item pertama bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item yang kedua. Jika item kedua bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item yang ketiga dan seterusnya sehingga item yang dicari atau dikehendaki diperolehi. Jika item yang dikehendaki tidak diperolehi hingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okey, mari kita lihat contoh linear search di bawah. Kita nak cari nombor 20. Okey, kita nak cari nombor 20. Okey, pada carian pertama dia akan cari nombor 10 ikut list linear kita. Nombor 10. Kemudian tak ada, dia akan teruskan dengan carian yang kedua. Nombor 50. Bukan, dia akan teruskan kepada carian yang ketiga. Jika bukan nombor yang dicari, dia akan teruskan kepada carian yang keempat dan carian yang kelima dan carian yang keenam. Masih tidak jumpa 20, dia akan cari kepada carian yang ketujuh, yang seterusnya ini yang ketujuh. Baru dia jumpa di sini. Okey, maka linear search akan diberhentikan dan kerana carian telah dijumpai. Okey, algoritma linear search ialah satu algoritma yang sangat mudah. Item-item yang dalam senarai tidak perlu diisi. Okey, item-item tidak perlu disort terlebih dahulu. Okey, walau bagaimanapun linear search tidak begitu efisien kerana teknik ini akan menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai. Okey, jika item ini terlalu panjang, terlalu banyak, ia akan mengambil masa untuk linear search mendapatkan cariannya. Okey, ini tip di sini. Ini adalah soalan atau jawapan mengapa linear search tidak efisien. Okey. Okey, kita boleh subscribe di channel saya untuk video seterusnya nanti. Okey, kita akan teruskan dengan program Python untuk linear search. Okey, masalah yang kita diberi susunan. Okey, susunan itu array. Okey, ini dalam Python. Dari elemen n, tuliskan fungsi untuk mencari elemen yang diberi. Contoh X dalam susunan. Okey, input. Okey, masukkan input array list. Okey, ini adalah nombornya. Kita nak cari X. Okey, input dia, output dia akan keluar carian ke berapa. Okey, elemen X is present at index 6. Okey, index 6 dia mula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, index akan bermula dengan 0. Okey, ini untuk contoh yang kedua. Kita nak cari X sama dengan 175. Di dalam list ini tiada 175. Okey, maka output akan keluar negatif 1. Elemen X is not present in array.
Okey. Clear. Okey, anda boleh tengok balik ini sehingga anda faham. Okey, cara mudah untuk melaksanakan linear search mula dengan elemen yang paling kiri. Okey, elemen yang paling kiri di sebelah sini dalam susunan dan bandingkan satu demi satu dengan setiap elemen susunan. Okey, satu demi satu. First kali dia akan bandingkan 10 dan 20 dan seterusnya. Jika carian tidak sama dengan setiap elemen, return X negatif 1. Okey. Sekarang kita masuk binary search. Binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan. Sebelum melakukan binary search, item-item yang dalam senarai perlu diisi dalam turutan menaik. Okey, dalam turutan menaik maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau dalam turutan menurun 9, 8, 7, 6, 5. Okey, itu urutan menurun. Tapi di sini kita perlu urutan menaik daripada kecil ke besar. Kemudian item yang berada di tengah-tengah akan disemak. Okey, item yang berada di tengah-tengah akan disemak. Jika item di tengah ialah item yang dikehendaki, maka carian akan tamat. Jika tidak, item yang dikehendaki hendak dibanding dengan item di tengah senarai itu. Jika item yang dikehendaki lebih kecil, maka item di tengah senarai serta semua item di sebelah kanannya akan diabaikan. Jika item yang dikehendaki lebih besar, maka item di tengah senarai serta semua item yang di sebelah kirinya diabaikan. Proses ini diulang pada senarai item yang tinggal dan seterusnya sehingga item yang dikehendaki diperolehi. Jika item yang dikehendaki tidak diperolehi apabila carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okey. Seterusnya, bagaimanakah pencarian binary berfungsi? Okey. Agar carian binary berfungsi, wajib bagi susunan sasaran untuk disusun. Okey. Kami akan mempelajari proses carian binary dan dengan contoh bergambar. Berikut adalah susunan yang disusun dan mari kita anggap bahawa kita perlu mencari lokasi nilai 31 menggunakan carian binary. Okey, pertama kita akan menentukan separuh daripada array dengan menggunakan formula ini. Mid equal to low plus high minus low divide by 2. Okey, ini dia. 0 tambah 9 tolak 0 bahagi dengan 2, 4. Okey, nilai integer adalah 4.5. Jadi 4 adalah pertengahan array. Okey, 4 di sini kita boleh lihat 4 adalah pertengahan array. Jadi nombor yang ada di situ adalah nombor 27. Sekarang kita membandingkan nilai yang disimpan di lokasi 4 dengan nilai yang dicari iaitu 31. Kita akan dapati nilai di lokasi 4 adalah 27 yang tidak sepadan. Oleh kerana nilainya lebih besar daripada 27 dan kita mempunyai susunan yang disusun, jadi kita juga tahu bahawa nilai sasaran harus berada di bahagian kanan array. Okey, di bahagian kanan array. Kemudian kita tukarkan rendah ke pertengahan tambah 1 dan mencari nilai pertengahan yang baru. Okey. Oleh itu kita mengira pertengahannya sekali lagi. Kali ini kira dan kita akan dapat 5. Kita menyimpulkan bahawa nilai sasaran 31 disimpan di lokasi 5. Okey. Nilai yang disimpan di lokasi 7 tidak sepadan tetapi lebih daripada apa yang kita cari. Jadi nilai mesti berada di bahagian bawah dari lokasi ini. Bawah maksudnya sebelah kiri. Okey, sini kita akan dapat 7 masa kita bahagi 2. Okey, nilai 31 tidak akan berada lebih daripada nilai yang disimpan di 7. Maka kita akan cari di bahagian sini. Okey.
kita akan dapat 31 disimpan di 5. Okey, nilai 31 disimpan di 5. Okey, jelas? Okey, uji minda. Perbandingan antara linear search dan binary search. Okey, perhatikan senarai nombor berikut. Okey. 12, 16, 15, 13, 22, 21, 23 dan 24. Soalan yang pertama yang anda perlu buat, cari nombor 22 dengan menggunakan linear search. Cari nombor 22 dengan menggunakan binary search. Soalan yang kedua, cari nombor 24 dengan menggunakan linear search. Cari nombor 24 dengan menggunakan binary search. Bandingkan bilangan langkah yang digunakan dalam soalan 2 dan 3. Berikan justifikasi anda. Okey, yang mana yang lebih mudah? Berikan justifikasi anda tentang kedua-dua teknik carian ini. Okey, sila buat latihan dalam kertas foolscap paper anda. Okey, bersambung pada bahagian kedua. Terima kasih atas kerjasama anda. Sila like, share dan subscribe untuk video yang seterusnya.